Bang, cabaran untuk first produksi bawah abang ni apa cabaran masa syuting? Selain nak kena SOP ketat, apa lagi cabaran dia? Mimpi apa? Cabaran selain nak kena patuhi SOP kan masa penggambaran ni apa nak cabaran? mimpi dengan SOP. Cabaran ni menjadi seorang producer ni bermain dengan wang dan waktu. Wang dan waktu ni adalah perkara yang paling kita perlu jaga-jaga sebagai producer. Bila kita target kita 10 hari, kita lepas kepada beberapa hari lagi itu semua duit. Kita buang masa, duit. Terlebih masa, duit. Jadi benda macam tu kita kena betul-betul ambil kira, jangan terlebih daripada apa yang kita bajetkan untuk satu projek, peruntukkan untuk satu projek. Dia pernah masuk stres ke, pernah naik angin ke bila fikirkan kerja dengan cuaca tu dengan dia. Oh tak ada. Yang itu yang paling stres ketika itu adalah pengarah lah. Pasal dia nak kena kejar time yang diperuntukkan. Kita akan tekan kepada pengarah akan tekan kepada dia punya crew. Jadi bila crew ni semua mengikut kata pengarah ikut kata kita, jadi semua tu selesai, tak ada masalah. Tapi kalau dia orang leka, kita mungkin stres lah. Tapi alhamdulillah kita mempunyai satu tim yang okey. Habis je itu hari 10 tim, kita rehat sekejap terus kita sambung dengan satu lagi Suon, hantu Korea sesat di Taipei. Abang, dari segi pemilihan barisan pelakon, mungkin ada dari segi panggil kriteria untuk memilih barisan pelakon yang dah hadir. Pelakon dipilih oleh pengarah. Pengarah mahu siapa-siapa, dan dalam masa yang sama company pun membuat pilihan juga siapa yang kita nak pilih. Tengok pada kemampuan lakonan dan juga masa. Kita sebenarnya juga pelakon-pelakon lain yang kita nak, tapi diorang semua busy kan. Tapi Elizabeth Tan memang dekat nombor 1 lah. Elizabeth Tan di antara lah. Sebab ada beberapa minta daripada Chang kot atau sebab saya pemilihan pelakon saya tak involve sangat. Dia orang hanya bagi tahu saya je siapa-siapa okey. Dia kata betul tak dapat alamat kita kekurangan ini. Ini baru kita select siapa-siapa. Saya tak campur kan. Berani untuk ambil Chang. Chang ni tak semua filem dia berjaya kan. Apa dia? Chang kan. Tak semua. Tak semua filem dia orang cuma ada tertentu kan. Chang berani ambil dia untuk mengarah. Kena jual kalau cerita ni orang kata kan. Ya, dunia hiburan yang kita involve ni adalah perniagaan. Perniagaan dia ada untung, ada rugi. Dia kena tahan sabar, kena tahan maki kriteria yang dibawa oleh piramid. Jadi kalau nak buat satu benda, sebelum tu perbincangan tu harus ada. So kita buat satu perbincangan dan kita tentukan, sebab saya pun bukan tak tahu lah sikit-sikit pasal movie dan sebagainya kan. Jadi kita kena bincang dulu, okey aku nak gini-gini, aku nak gini-gini, aku nak gini-gini. Jadi pengarah perlu mengikut apa plan-plan yang kita mahu supaya ikut dengan genre yang kita mahukan. Jangan kadang-kadang ada yang shot sendiri buat atas kepala sendiri. Dia tak mengikut daripada jemaah yang ada. So ini saya rasa peringkat pertama ni alhamdulillah semua okey lah. Bang, kenapa tak abang sendiri direct filem ni? Bagilah dulu, bagi masak dulu company ni. Dia bukan tak ada keinginan. Saya mula-mula saya berlakon pun tak nak sebenarnya. Dalam ni saya tak nak, cakap ada aku tak nak lah. Dah lah company aku sendiri, lepas tu aku sendiri nak berlakon macam tamak sangat bunyi dia. Save budget tak save juga, saya kena ambil payment saya juga. Saya mana boleh berlakon free kan? Masa terluang anak bini nak makan. Jadi kita kena sub tu bajet untuk keluarga kan. Saya fikir alamak tak payah. Tapi bila fikir balik yalah, dalam masa sama kita nak menjayakan ini, gunakanlah apa yang community yang ada ke ataupun follower yang ada ke, jadi lakon jugalah. Tapi otak saya sangat kecil lah. Sebagai brother love tu je. Berapa cost production semua? Adalah sedikit.
Maksudnya Soalan yang tak pernah orang nak jawab. Jangan soal. Tapi macam kalau ikutkan pada drama filem ni tahun depan kan. Tahun depan ni permulaan baru juga lah dengan sambut bayi baru, orang baru, so macam mana dia punya sabaran ni? Perasaannya. Naskah ini ibarat macam rezeki saya yang akan keluar Januari nanti sama je. Yang ini 7 hari bulan, yang itu di pertengahannya. InsyaAllah ni dua-dua rezeki Allah nak bagi kan. Saya doalah banyak-banyak semoga filem ini berjaya lah. Itu je. Tapi saya pun tak sangka Allah punya percaturan ini. Keluarnya filem ini keluarnya bayi sekali dalam masa bulan yang sama. So syukur alhamdulillah. Kalau tak syukur juga tak tahulah. Filem ni adakah ambil inspirasi daripada filem Piramli macam Madu Tiga semua-semua? Ada sikit-sikit tak inspirasi? Sepanjang kita orang buat ni tak ada terfikir langsung pasal Madu Tiga tu, tak pernah. Tapi tadi saya baru macam seolah-olah saya gambarkan Piramli pernah buat cerita Madu Tiga tu. Saya rasa semua lelaki mahu bermadu. Isteri mahu tidak mahu dimadu. Tetapi lelaki mahu lebih daripada satu. Dan semua ustaz di Thailand tu dia duk kempen imam tau, dia duk kempen mau kahwin dia bagi gini. Kita tanya ustaz nak ustaz mesti berapa? Satu. Kita orang gelak kan dia kempen kat kita tapi dia sendiri tak ada kemampuan, tak berkebolehan untuk membagi tahu kepada isteri dia nak lebih daripada satu. Keberanian. Kebolehan dan keberanian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar dia kempen, dia seronok. Dia dapat lepaskan hajat dia, tapi hajat dalaman dia tak lepas. Mulut dia saja kata, kahwinlah. Dia sendiri pun tak lepas. Gitulah. Cerita ni begitulah. Cerita ni kan macam cuba. Saya cakap insting seorang wanita, seorang isteri sangat kuat. Tak percaya tanya saya. Yang ni benar. Dia tak boleh, dia mesti tahu kan. Jadi jangan tipu sekarang ni, jujur je. Okey dah. Okey sekarang ni kalau ikutkan pada episode yang paling tinggi sekarang ni penonton dia 7 juta kan. So macam mana sasaran untuk filem ni berlawan ke ataupun Kami tak adalah minta macam tu punya banyak. Itu satu fenomena dalam Astro punya history sejarah. Kita tidaklah mahu target bulan dan bintang sebenarnya. Dalam Rumah Produksi Merah ni kita hanya melihat yang sederhana lah. Tetapi semestinya naluri mahu berjaya lebih daripada itu. Tetapi termampukah itu yang kita nak pastikan, atau ada miracle berlaku. Orang tengah boring dalam masa pandemik ni, orang nakkan ketawa, orang nakkan hiburan, mungkin ini jadi hiburan dia. Tapi itulah saya cakap, janganlah bila isteri-isteri membaca tajuknya, jangan tengok. Jangan tengok. Dia bakarnya TV tu tak bagi tengok. Tapi sebenarnya untuk isteri-isteri ini adalah tips kepada mereka. Untuk tahu tips tipu tu tadi. Tahu Farhana? Tahu. Nak bila awak kahwin ni senang. Kenalah kahwin. kita tak ambil Abang Mat kali kalau kita proses cemili macam ni. Abang Mamat sibuk. Abang Mamat waktu tu tengah sakit pun. Jadi bila kita saya berbual dengan Abang Mamat sebelum ni. Dan saya berbual dengan Astro juga. Astro punya orang ketika tu yang recommendkan Aziz Chang. Jadi saya pun alhamdulillah sebab saya kawan dengan dia kan. Dan nama dia pun selepas dah toy kecoh-kecoh kan, dah okey, Astro dia terima balik. So okey lah, kita bagilah peluang. Dan saya rasa saya Azizi takkan dia nak sewakan daripada hasil dia sendiri kan. Awak dah tengok lagu ni tu? Ini dah. Datuk kan macam bila kita tengok 10 tips tipu bini kan, tajuk dia tu dia dah macam catchy, tapi dalam masa yang sama kemungkinan dia akan menjadi viral dan orang netizen lah, dia maybe akan cakap pasal Datuk Auli cuba mengajar suami-suami supaya menipu isteri. Itu tidak bagus. Suami mana yang tak pernah tipu? Ustaz menipu.
Ustaz pun masuk mahkamah, kecoh nak kahwin tak dapat. Ini berlaku depan saya orang mahkamah kan. Saya kan mahkamah family. Selalu Macam mana, Abang? selalu Saya kan selalu naik mahkamah. Kalau viral benda-benda macam tu, maksudnya kalau kita ambil positif, negatif, betul. Share. Jadi, dalam apa saja pun yang kita buat, baik elok atau tak elok pun, mesti ada orang akan hentam. Ya, sekarang ni banyak ramai pula ada yang vloggers yang konon dia nak buat review tentang filem. Walhal dia tentang filem zero knowledge tentang filem. Tak pernah buat satu filem pun, tak pernah buat satu skrip pun, tapi dia hentam filem seolah-olah macam dia dah ada 100 filem. So kita nak layan ke orang macam ini. Dia orang ni cari orang to subscribe dia punya channel untuk duit saja, untuk dia punya kepentingan. Jadi kalau saya ataupun penggiat-penggiat lain ni gila nak pergi layan dia orang ni semua, dan orang lain pun gila nak mendengar kutukan hasad dengki daripada manusia-manusia jahil seperti ini, jahanamlah hidup kita semua. Lebih baik kita berhibur secara terang-terang, jujur macam ini. Kita buat kerana nak memberikan satu hiburan, dan di samping kami produksi tim mencari rezeki. Ada rezeki yang elok lepas ni, kita buatlah yang lain yang mungkin lebih baik daripada ni kan. Kalau ada keuntungan, kenapa tidak kan. Mesti saya nak buat sesuatu yang lebih bagus daripada segi productionnya, dari segi skrip, daripada segi pelakonnya dan sebagainya. Kita nak lebih baik dan lebih mahal. Lebih baik maksudnya lebih mahal. Kalau kita tak dapat untung daripada sini, akan jadi lebih murah dan lebih teruk. Jadi saya rasa, saya mengharap sangatlah kepada semua yang penggemar menonton ni, jangan terlibat dengan terlibat ataupun terpengaruh dengan diorang yang kaki komen yang bukan ni, bloggers yang YouTubers yang cuba nak menjahanamkan industri dan semangat pembikin filem. Kalau dia orang walaupun tak diundang pun, dia orang buat sendiri, dia orang akan langgan kan. Dia akan buat sendiri macam mana. Itu pulang lah. Tu saya cakap tadi, kalau kita layan, kita gila. Janji dia jangan usik nama mak bapak saya, nama anak bini saya, nama siapa-siapa yang terdekat dengan saya. Jangan hina tu lah. Abang risau tak bila Yelah cakap rompak digital ni orang ambil Rekod buat kat tempat lain, tayang kat tempat lain, di Telegram semua. Risau tak Jual kat Shopee tak? Orang ada situasi sekarang dah keluar lah, Facebook pun ada. Dah ada buat. Tapi kita dah bincang dengan pihak Astro. Kita cuba buat sekatan pada dia. Cuba buat kita invest banyak, tiba-tiba bila satu hari tayangan dah keluar dalam itu akan rosakkan nama Astro juga. Jadi penglibatan Astro dalam untuk mengatasi masalah ni sangat-sangat besar. Saya mengharapkan sangat supaya benda ni dapat dikawal lah. KKMM perlu buat kawalan yang ketat lah, yang untuk menjamin ekonomi penggiat-penggiat sendiri. Datuk, adakah lepas ni akan lebih fokus pada bidang pendidikan yang sedang ada produksi sendiri semua? InsyaAllah. Saya tak habis di filem ataupun kita ada travelog yang kita nak buat. Kita ada series yang kita nak buat. InsyaAllah kita tak habis di sini, kita akan terus. Cuba untuk besarkan program ni yang ada. Cuba untuk menghasilkan benda yang bagus, yang berkualiti untuk tatapan umum. Harap semua doakan yang baik-baik. Semoga apa yang saya nak buat, apa yang kami nak buat ni menjadi kenyataan. Bang, Datuk dah tanya macam mana persediaan. Yelah dah 10 tahun tak ada dapat cahaya mata baru kan. Syukur. Dalam umur saya yang 52 ni 35 saya dikurniakan cahaya mata ni satu anugerah. Satu anugerah, satu rezeki yang tak terhingga
yang tak ada bandingnya lah. Dan sekarang apa yang perlu saya lakukan adalah untuk menjaga kesihatan saya supaya bila saya hantar nak pergi sekolah, jangan budak-budak ingat datuk dia hantar. Itu yang paling penting. Kalau tidak, tu datuk kau malu. Jadi ini pun satu cabaran. Dia banyak psycho saya yang positif. Bila kita mempunyai membuat satu-satu benda tu dalam keadaan apa sebenarnya. Jadi saya banyak psycho diri saya. Allah, kalau aku pergi macam ni, kau ingat ni macam ni. Orang pergi macam ni apa? Jadi saya sentiasa kena berhati-hati dan kuatkan semangat untuk keep fit, untuk makan elok-elok, untuk jaga. Kerana apa? Kerana satu, isteri muda. Kan? Lepas tu dapat anak lagi. Kita nak kena aliran anak kan. Kalau tidak, nanti kerang bila kita sakit-sakit, isteri pun menyampah tinggalan kita. Nah, ayah aku tu. Ayah Duan. Jadi kena jagalah. Ini semua cabaran hidup. Itu jelas Facebook tu atau macam nak buat satu akademi untuk rock, mungkin untuk kecewa dengan rock tu. Oh tak. Yang tu School of Rock ataupun Rock Academy. Yang itu dalam kepala ni memang macam-macam nak buat, tapi yang saya saja test market nampaknya macam bagus. Yang itu sebenarnya saya plan dah beberapa tahun yang lepas. Sekali dengan sekolah muzik dan sebagainya. Tapi tahun 2021 ni insya-Allah saya akan take off dengan School of Rock. Yang kemudian kita akan anjurkan satu award, Rock Award. Rock Award akan berada akan ada tak lama lagi, dan dalam masa yang sama nak menuju ke Rock Award tu, ni School of Rock akan jalan. InsyaAllah. Saya rasa macam perlu ada satu kebangkitan semangat untuk young generation ini membuat satu benda perubahan balik. Sebab sekarang banyak yang macam kan sok diri kan. So, itulah. At least saya dapat build up another crystal ke kan. Sebab dulu crystal pada zaman Nabi. So, sekarang saya nak build up lagi satu baru macam dream band untuk Malaysia. Datuk, macam tahun ni macam cabaran kita hadapi dan so, untuk 2021 ni apa harapan Datuk? Pertama sekali semestinya saya nak pandemik ni selesai. Bila pandemik ni selesai, negara akan buka balik, ekonomi akan bagus. Jadi rakyat semua akan hidup bahagia balik, berduit dan sebagainya. Dan kita orang yang terlibat dalam seni ni bolehlah mengumpulkan balik ibu-ibu orang untuk datang ke konsert. Kalau sekarang ni kita nak kumpul orang paling banyak pun 2,500 untuk stadium capacity 7,000 orang. Jadi pengsan lah kita nak. Organizer konsert pun pengsan, kami artis pun pengsan. Masalah terlalu banyak sangat sekarang ni. Kita pun terasa teruknya. Jadi saya berharap sangat 2021 ni dibukakan segala-galanya, pintu perniagaan dan sebagainya, hilangkan COVID, hilangkan sebagainya, supaya kita semua selesa balik.